Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan 21 sifat-sifat pemimpin dan sifat kepimpinan yang diperlukan untuk abad 21 dan juga sehingga akhir zaman. Ya. Kali ini saya nak ceritakan yang ke-11, iaitu kemampuan menggembling dan menggerakkan. Kan? Maknanya kebolehan untuk organize dan mobilize, mobilize orang yang dipimpinnya. Dan ini sangat penting sebab seorang pemimpin tu dia bukan untuk diri saja kan, tapi untuk keseluruhan organisasi, termasuklah kalau dia pemimpin negara, nak mobilize, nak menggembling dan menggerakkan seluruh rakyat negaranya kepada satu matlamat dan tujuan kan. Jadi beberapa contoh dalam Quran ada disebutkan beberapa cerita lah yang penting yang kita tahu sebenarnya, tapi kita perlu mengambil pengajaran daripadanya. Pertama adalah kisah Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman ni memang luar biasa orangnya. Kerajaannya amat besar ya. Dan dia boleh memerintah bukan saja manusia tapi juga jin dan juga haiwan. Jadi dalam jentera kerajaan dia tu dan juga tentera dia tu, bala tenteranya tu bukan saja manusia tapi juga jin dan juga haiwan termasuk burung. Ya. Dan orang tu pula macam-macam. Ada orang yang kepandaiannya luar biasa. Jadi satu hari itu dia biasalah dalam masa hari-hari tertentu dia akan kumpulkan semua dia punya jentera dia, jentera pentadbiran dan juga tentera dia. Tiba-tiba burung hudhud tak ada. Dan dia marah sikitlah kenapa burung hudhud tak ada kan. Tapi akhirnya burung hudhud datang lambat dan dia marah, tapi burung hudhud menceritakan bahawa ketika dia terbang-terbang tu dia nampak sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan tetapi tidak menyembah Tuhan lah kan. Jadi kemudian Nabi Sulaiman perintahkan lagi dia untuk menyiasat apa sebenarnya kan, dan akhirnya dapat berita yang lebih banyak lagi lah ya, maklumat yang lebih banyak berkenaan dengan kerajaan Sabah ya, dan rajanya adalah perempuan iaitu Ratu Balqis ya. Dan orang putih selalu sebutkan Queen of Sheba ya, Queen of Sheba di Yaman lebih kurang lah ya. Jadi akhirnya kita tahu Ratu Balqis nak datang ke negeri dia, ke Palestin, dan dia telah membuat kerahan tenaga lagi. Siapa yang boleh membawa singgasana Ratu Balqis sebelum Ratu Balqis sampai ke Palestin kan? Jin Ifrit ni jin yang handal ni kan, kata dia boleh bawa lah sebelum Nabi Sulaiman bangkit, dia boleh bawa ke depan Nabi Sulaiman. Tapi ada satu orang yang pandai luar biasa ni, dia kata aku boleh bawa sekelip mata je, dia kata kan. Berkelip mata Nabi Sulaiman tengok-tengok depan sudah ada singgasana Ratu Balqis ya. Itulah dia kehebatan Nabi Sulaiman untuk mobilize orang-orang dia, termasuklah haiwan-haiwan dalam jentera dia. Nabi Yusuf satu lagi kan. Nabi Yusuf pun satu lagi orang yang handal dalam nak mobilize dan organize ya, menggembling dan menggerakkan resources, aset yang dia ada. Jadi ketika dia telah mentafsirkan mimpi raja yang akan berlaku tanah yang subur, suasana yang subur 7 tahun dan diikuti oleh dengan suasana yang gersang ya, suasana yang gersang, yang kering kontang ya, tak ada tanaman yang boleh hidup. Raja telah melantik dia untuk menangani masalah ni. Raja pun tak sanggup kan, walaupun Nabi Yusuf ni orang Yahudi, tapi raja ni orang Kipti lah kan, dia serahkan kepada Nabi Yusuf untuk menangani masalah ni. Nabi Yusuf tak buang masa, terus dia organisekan semua jentera kerajaan dan membuat siaran-siaran tertentu, meminta semua rakyat mengoptimiskan tenaga mereka untuk menanam segala bentuk tanaman dan jangan makan semua, simpan kan, makan sikit saja kemudian simpan. Dan untuk tujuan penyimpanan itu dia telah menggerakkan semua dia punya kejuruteraan dia ya, dia punya jentera kejuruteraan dia untuk membina gudang-gudang yang besar yang boleh tahan menyimpan makanan selama 7 tahun ya. Ini bukan calang-calang lah, dalam tempoh 7 tahun semua berlaku dan akhirnya memang dia berjaya. Selamatlah kerajaan Mesir dan juga penduduk-penduduk tiada yang kelaparan kan. Dan bahkan orang-orang di luar daripada Mesir, luar daripada kerajaan Mesir pun datang memohon pertolongan kan. Inilah kehebatan dua orang ya, sosok tubuh manusia yang telah berhasil menggembling dan menggerakkan tenaga seluruh kerajaan kan.
Kita lihat pula apa namanya ni, Rasulullah SAW kan. Rasulullah ni pun ialah dia seorang rasul kan, tak kalah hebat jugalah kan. Dalam kisah perang Badar, rasanya bukan nak perang kan, tiba-tiba orang Mekah datang nak perang, dan dia dalam tempoh yang singkat telah organize, telah berjaya menggembling tenaga. Pada waktu itu baru awal lagi kan, orang Islam baru nak settle down kat Madinah kan. Terus keluar berperang dan berperanglah, akhirnya menang. Dalam perang Khandak gitu juga kan, tiba-tiba dapat berita orang-orang Arab semuanya bersekutu kan. Belum pernah lagi masa tu, belum pernah lagi terjadi orang Arab bersekutu mengumpulkan sampai 10,000 orang tentera nak menghancurkan Madinah kan. Jadi dalam tempoh yang singkat tu, dalam tempoh 6 hari tak silap saya, Rasulullah telah mengerahkan tenaga semua umat Islam menggali parit kan, sepanjang 5.5 km, lebar 20 meter kan, dalam lebih kurang 2 meter kan, lebih kurang lah 2 meter ke antara 1 ke 2 meter lah kan, ataupun 3 meter kan. Jadi dalam tempoh 6 hari, tanahnya keras, bukan tanah lembik macam kita kan, dan tak ada excavator, semuanya dengan tangan dalam tempoh 6 hari kan. Begitu hebat kan, macam mana penggembelingan tenaga dilakukan. Pembukaan kota Mekah gitu juga kan. Rasulullah telah mengerahkan tenaga supaya pergi kan, membuka kota Mekah, menawan Mekah melalui jalan yang tak biasa dilalui oleh orang kan. Sukar sikit jalannya lah kan, bukannya ada macam post, macam rest area macam sekarang lah kan. Tapi semua sahabat pergi, akhirnya orang Mekah pun tak sangka tiba-tiba dia masuk dah ada di keliling Mekah kan, dan akhirnya kita tahu penduduk Mekah menyerah kan. Tapi orang Arab di sekeliling Mekah tu tak puas hati kan, terutamanya orang Hawazin lah di Taif, mereka pun berpakat untuk menyerang Rasulullah kan. Dikumpulkan semua pemanah-pemanah andalan dari seluruh negara Arab, dari seluruh kawasan Arab untuk menyerang Madinah. Rasulullah tak buang masa, buat kerahan tenaga, pergi serang lebih awal kan, serang lebih awal sebelum mereka datang menyerang, serang, pergi terus serang ke ke Taif lah kan, ke Hunain kan. Dalam tahun yang sama ni, baru je balik daripada Mekah, tiba-tiba nak perang lah kan, dan mereka berhadapan dengan pasukan pemanah yang handalan kan. Kemudian sabitkan balik tu, dah dengar pula Byzantium, kerajaan Rom Byzantium nak datang nak menyerang kan. Rajanya Hercules lah, atau Heraclius lah, nak datang nak menyerang. Rasulullah membuat kerahan tenaga, masa tu musim panas, buah-buahan sedang nak dah bersedia untuk dipetik kan, tanaman-tanaman sedia untuk dituai, musim panas. Rasulullah buat kerahan tenaga, kita pergi serang lebih awal, jangan tunggu dia datang, kita pergi serang kan. Jadi just imagine ya, mereka dah nak tuai tanaman ni, terpaksa pergi biar makanan macam tu kan, biar tanaman-tanaman tu busuk gitulah kan, tengah musim panas ni. Macam bayangkan macam mana berjalan musim panas ya, daripada Madinah tu pergi ke sempadan Byzantium, macam ke Jordan lah macam sekarang ni kan ya, macam ke Jordan macam tu kan, dan pergi kan. Tapi akhirnya tak jadi perang lah. Hercules takut kan, dia tahu Rasulullah ni, bila dia dapat tahu Rasulullah sendiri yang memimpin tentera, dia tak berani, tak datang kan. Tapi itulah dia kemampuan Rasulullah membuat kerahan tenaga, menggembling tenaga dan organize everything dalam tempoh yang singkat kan. Ini adalah sifat kepimpinan yang kita mesti ada. Kemudian Muhammad Al-Fatih kan. Muhammad Al-Fatih ni pun satu orang lagi ya, raja yang kebolehannya untuk organize dan mobilize orang pun luar biasa hebatnya lah. Dia khalifah waktu itu kan, dia khalifah ya. Jadi Byzantium ni kerajaan besar kan, Byzantium kerajaan besar pada waktu itu, bukan kerajaan kecil, bukan calang-calang kerajaan kan, besar kan. Memang di antara kerajaan paling besar lah pada itu, dan paling kuat, paling gagah kan. Dia buat kerahan tenaga kan, kerahan tenaga dari segi tenteranya, dari segi kejuruteraannya semua kan, dari segi pembinaan kubu-kubunya, ulama-ulama untuk berdoa semua, dia buat kerahan tenaga dari seluruh wilayah Islam kan. Maknanya bukan saja daripada kerajaan Turki saja, tapi termasuklah di bawah kerajaan-kerajaan bernaung di bawah, termasuk tanah Melayu lah kan. Jadi serang tak berjaya juga kan. Dengan meriam besar dan tembak-tembak pun tak berjaya juga. Akhirnya dia buat kerahan tenaga daripada tentera yang berada di sebelah Eropah tu, bawa kapal-kapal dia atas darat, bawa melalui gunung,
turun di belakang pihak musuh, serang musuh dari belakang, dan akhirnya berjaya, kan. Inilah kehebatan lah, macam mana organize, tak pernah orang buat, nak heret kapal atas darat, kan. Dan apa namanya ni, akhirnya dia berjaya lah, kan, dalam tempoh yang singkat. Jadi itulah apa namanya ni, satu lagi sifat, iaitu ability to organize, to apa namanya ni, to organize, and apa namanya, to move, kan, to mobilize semua orang lah, kan, untuk menggerak, untuk mencapai satu tujuan, kan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.